hati kita ni perlu bersih. Macam mana nak bersih dalam hati kita ni, dalam hidup kita ni? Dengan cara kita taubat pada Allah. Taubat pada Allah ni dijadikan kelaziman. Tiap-tiap hari ni taubat dalam hidup kita. Jangan kita biarkan diri kita ni, kita buat dosa kemudian kita jadikan kotoran degil pada hati kita. Jangan. Dosa kita ni kita biar. Orang tanya bila nak taubat? Nanti dekat nak mati, nanti taubatlah dia sebut. Selagi mana tak mati, tak nak taubat. Ada yang jenis demikian, yang menyebabkan bila dekat nak mati jadi susah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai satu amalan yang biasa orang nak buat saat mana dia berada dalam keadaan tersepit, iaitu masa yang dinamakan dengan kematian. Bila kita dekat nak mati, ada satu amalan yang direbut sangat di kalangan kita untuk kita buat, iaitu taubat pada Allah. Taubat pada Allah ni di saat mana biasanya orang dah mula tak kenal orang lain, maka di waktu itu kebanyakan manusia ni mula sibuk nak bertaubat pada Allah. Sedangkan waktu mana Allah bagi peluang pada kita dalam keadaan kita ni hidup, masa yang lain kita ada tapi kita tak ambil kesempatan itu, yang menyebabkan di waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba baru kita nak taubat pada Allah. Yang ini kebanyakan yang dilakukan oleh umat manusia begitu. Lalu Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni setiap kali mana kita ada umur yang Allah bagi pada kita, maka taubat pada Allah ni sentiasa berlaku pada diri kita ni. Setiap hari paling-paling tidak kita diajar supaya taubat pada Allah sebanyak 70 kali sehari. Ini 70 kali sehari ni satu amalan yang mesti dilazimi dalam hidup kita, untuk kita sentiasa sebut, sama ada kita sebut Allahumma ghfirli, sama ada kita sebut Rabbighfirli, ataupun kita sebut kalimah-kalimah tubna ilallah wa raja'na ilallah, kalimah-kalimah yang menunjukkan kita ni kembali pada Allah. Perlu pada diri kita demikian. Kerana apa dia perhaniskan kita perlu untuk tiap-tiap hari ni kita ni sentiasa taubat.
Sebagaimana kita pakai pakaian, kita nak pakaian yang kalau boleh tiap-tiap hari ni bersih. Kita tak nak pakaian yang sama je tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni kita pakai dah seminggu dah pakaian yang tak berbasuh. Misal contoh demikian. Kita tak mungkin kita nak pakai, kita rasa miang, kita rasa gatal dan sebagainya. Demikian juga dengan yang disebut dengan badan kita ni. Badan kita ni kalau pakaian kita nak sentiasa bersih sepanjang masa. Demikian juga dengan badan kita ni kena bersih sepanjang masa. Jangan kita kotor. Kalau kita berbadan dalam keadaan badan kotor, tentulah kita akan rasa tak selesa. Demikian juga dengan dosa. Dosa-dosa ni menjadikan diri kita tak selesa. Bila kita buat dosa, pasti menjadikan diri kita ni dalam keadaan kita tak selesa je sepanjang masa diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita buat dosa. Dosa-dosa ni dipanggil bebanan. Para hadiskan, katakanlah para hadiskan ada tubuh badan kita ni najis. Kita ada tubuh badan kita ni yang disebut dengan benda-benda yang kotor. Kita akan rasa tak selesa kan? Tak selesa kenapa? Kerana dia kotor. Demikian juga dosa. Dosa-dosa ni menjadikan hati kita ni dalam keadaan kitanya tak selesa. Rasa cepat nak marah pada orang. Rasa tak selesa dengan amalan. Kita tak khusyuk solat. Punca apa dia? Punca gangguan-gangguan inilah dosa-dosa ni. Islam diajar dalam hidup kita, kalau kamu hidup dalam keadaan yang kamu tak nak pakaian kotor, tak nak badan kamu kotor, kamu mandi sampai 2-3 kali sehari. Demikian juga dengan hati kita ni. Hati kita ni perlu bersih. Macam mana nak bersih dalam hati kita ni, dalam hidup kita ni? Dengan cara kita taubat pada Allah. Taubat pada Allah ni dijadikan kelaziman. Tiap-tiap hari ni taubat dalam hidup kita. Jangan kita biarkan diri kita ni, kita buat dosa kemudian kita jadikan kotoran degil pada hati kita. Jangan. Dosa kita ni kita biar. Orang tanya bila nak taubat? Nanti dekat nak mati, nanti taubatlah dia sebut. Selagi mana tak mati, tak nak taubat. Ada yang jenis demikian. Yang menyebabkan bila dekat nak mati jadi susah. Jadi susah kita nak taubat. Macam kita ambil pakaian kita ni kan. Pakaian kita ni kita biar kotor. Lama-lama satu masa kita pun basuh. Bila kita basuh jadi payah nak tanggal kotoran tadi. Jadi kotoran degil. Istilah yang disebut demikian. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita ni bila kita ni biar dosa kita ni. Sekali kita buat dosa, sekali titik hitam pada hati kita. 2 kali kita buat dosa, 2 kali titik hitam pada hati kita. 3 kali kita buat dosa, 3 kali. Sehingga kan penuh hati kita dengan kehitaman. Bila kita nak buat amal ibadah, kita jadi tak rasa selesa lah pada diri kita. Sembahyang kena imam baca panjang sikit, mula kita nak marah. Pak imam ni baca pula panjang-panjang. Inna a'tayna je Pak imam ni sebut. Dia jadi demikian. Dia jadi tak selesa terus. Demikian juga kita ni, bila kita buat amal ibadah tak rasa selesa. Kenapa? Kerana hati kita ni kotor. Cuba hati kita ni bersih. Bila hati kita ni bersih, kita dengar je kuliah rasa tenang jadi kita. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kita rasa lapang je. Orang datang rumah kita, seronok je kita. Bila tengok tetamu datang ke rumah kita, tetamu makan makanan yang kita hidangkan habis licin, kita pun rasa gembira je pada diri kita. Tak ada rasa ralat dalam hati kita ni. Kerana apa dia? Kerana kita ni hati yang bersih. Hati yang bersih ni dia akan jadi demikian. Hubungan kita dengan anak-anak pun selesa. Hubungan kita dengan pasangan hidup kita pun selesa. Punca apa? Punca hati yang bersih. Tapi cuba hati kita ni kotor. Bila hati kita ni kotor, kita pun rasa lain terus. Sembahyang kita tak khusyuk. Kita baca Quran pun tak rasa lazat. Bahkan kita nak sampai tahap kelazatan baca Al-Quran tu jadi payah pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana hati yang penuh dengan kekotoran. Yang lebih teruk lagi, bila dekat nak mati, tiba-tiba tak boleh mengucap. Ramai di kalangan kita ni, dia tak boleh mengucap. Punca apa dia? Terlekat dengan kotoran dosa. Bila terlekat dengan kotoran dosa, yang menyebabkan lidah dia tu tak jadi ringan untuk dia nak sebut la ilaha illallah.
baca dalam sejarah yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah kan. Di antaranya kalau kita baca dalam sejarah yang disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Allah Nasir Unluan, dicerita tentang Alqamah misal contohnya, cerita yang berlaku pada Alqamah. Walaupun dibincang panjang, ada yang kata cerita ni betul, ada yang kata cerita ni tak betul, tapi ambil pengajaran lah, ambil pengajaran. Alqamah tu waktu mana dekat nak menghadap depan Allah tu tak boleh nak mengucap, padahal Rasulullah dah hantar dah sahabat ajar mengucap, tapi tak boleh juga nak mengucap. Hantar 2-3 orang tak boleh mengucap. Akhir Rasulullah datang sendiri. Rasulullah ajar pada Alqamah sebut la ilaha illallah. Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut tu. Bila tak boleh nak sebut, Rasulullah tanya, Alqamah ni ada mak dia lagi tak? Mak dia ada lagi tak? Dalam cerita demikian. Lalu katanya sahabat-sahabat, ya ada ya Rasulullah. Ada ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, panggil mak dia, bagi tahu pada mak dia yang Rasulullah nak jumpa. Sahabat-sahabat baru datang mak dia tersebut. Kemudian Rasulullah tanya, ni anak makcik ke? Lalu dijawab, ya anak saya. Ada tak anak makcik ni pernah berbuat dosa dengan makcik? Tanya soalan demikian. Ada tak yang menyebabkan susah sangat dia nak mengucap ni? Masalah apa yang terjadi demikian? Lalu yang disebut tadi, ibu dia kata, tak ada ya Rasulullah, anak saya ni orang yang bagus, anak saya ni begini, disebut demikian. Lalu menyebabkan Rasulullah kata, cuba menung betul-betul makcik. Kok ada benda yang tersilap dia buat pada makcik yang menyebabkan makcik tersinggung. Mak dia lama termenung, ada ya Rasulullah, sekali ya Rasulullah. Dia pernah sekali bawa balik makanan, dia lalu depan saya, dia bagi makan pada anak isteri dia terlebih dahulu. Sebelum saya makan ya Rasulullah. Lepas pada anak isteri dia makan, baru dia bagi pada saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya, makcik terasa hati ke? Katanya makcik tersebut, ya, saya terasa hati ya Rasulullah. Saya terasa ya Rasulullah. Anak saya ni, saya jaga dia, saya begini disebut pada Rasulullah. Tiba-tiba dia dahului isteri dia dibandingkan dengan dibandingkan dengan saya. Didahulukan anak-anak dia dibandingkan dengan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maafkan dah dia makcik. Maafkan dah anak makcik seorang ni. Maafkan pada dia. Lalu dalam keadaan demikian, makcik tersebut jawab, tidak ya Rasulullah. Dosa ni satu, saya nak tunggu sampai di akhirat nanti. Saya nak tengok macam mana Allah balas pada anak saya. Dia nak sebut demikian. Rasulullah kata, kalau begitu makcik tak maafkan dia, bagi tahu pada sahabat-sahabat, kumpulkan kayu, bakar Alqamah ini sendiri. Ini cerita yang disebut dalam kitab-kitab tersebut berdemikian. Cuma dibincangkan oleh di kalangan kita lah. Cerita ni betul ke tak betul, kita serah pada Allah. Yang pentingnya nak sebutnya ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Bila sebut saja begitu, dalam keadaan demikian, kumpul kayu. Siap kumpul kayu, dah api dah besar dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh angkat Alqamah, campak dalam api itu. Rasulullah sebut demikian. Lalu mak dia bertanya, nak bakar anak saya ya Rasulullah? Depan saya kamu nak bakar? Rasulullah kata, lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Cara Rasulullah nak gertak, dia panggil. Cara Rasulullah nak didik di kalangan kita begitu. Alim ulama sebut demikian. Lalu diangkat Alqamah. Bila angkat, dia nampak sungguh-sungguh ni nak bakar. Mak dia sebut, saya maafkanlah anak saya ini ya Rasulullah. Saya maafkanlah dia ya Rasulullah. Sebut maaf tu, Rasulullah pergi ajar tu, sebut sahabat-sahabat ajar tu, boleh mengucap terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikit je kan dia buat, singgung hati mak tu. Dengan cara apa dia? Dengan cara bawa makanan lalu depan ibu ni, yang tu je yang silap ni. Terasa hati ibu. Anak-anak zaman sekarang ni kan, dia singgung hati mak dia jauh lebih daripada itu. Dosa nak sebut, dosa. Bila kita dosa, kita buat dosa, senang ke kita nak mengucap? Susah kita nak mengucap. Tu contoh, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang berlaku orang yang tak boleh nak menghadap depan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dia jadi su'ul khatimah. Padahal dia ni buat amalan bagus. Malam hari bangun tahajud malam. Siang hari dalam keadaan yang dia ni
siang hari dalam keadaan dia ni puasa sunat, rajin buat amalan. Tapi bila tersangkut dengan satu dosa, tak masuk syurga. Tak payah nak masuk syurga. Dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturahim. Dia sedang tak tegur siapa di antara satu sama lain. Tak masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nak ajar pada kitanya, jaga dalam hidup kita. Jangan biarkan dosa ni menguasai diri. Jangan. Tetapi biar dalam hidup kita ni, belum kita mati ni, selesaikan dahulu masalah-masalah yang tersangkut. Supaya bila kita dekat nak menghadap depan Allah, mudah je kita menghadap depan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bukan tersangkut dengan dosa-dosa tadi yang menyebabkan Islam ajar. Di antara benda yang besar dalam hidup kita buat, kita ni cepat-cepat minta ampun pada Allah terhadap dosa. Dosa ni ada dua. Dosa yang biasa manusia buat. Satu dosa dengan Allah, satu dosa dengan sesama makhluk. Yang ni dosa yang kita kena faham. Dosa yang dengan Allah ni mudah kita minta ampun. Tapi dosa sesama makhluk ni masalah. Kerana perangai manusia ni, dia ada perasaan simpan, menyimpan di dalam. Yang ni yang payah. Dosa dengan makhluk ni tak mudah nak lalui. Kan anda pernah cerita pada jemaah kan, dosa seorang hamba Allah yang dianya termakan buah apple. Makan buah apple tu, yang buah apple yang tenggelam timbul dalam sungai. Dosa dia yang tu je, dosa dia termakan buah apple tersebut. Bila dia makan tu, dia pergi berjumpa, dia cari balik tuan. Jumpa tuan tersebut, tuan kata, saya tak maafkan. Saya tak maaf. Dia kata, saya tengok apple tu hanyut dalam sungai. Tenggelam timbul. Saya terjun, saya ambil. Kemudian saya makan. Maafkanlah saya, disebut. Maafkanlah saya. Katanya tuan tersebut, saya tak maaf. Kecuali saya boleh maaf dengan kamu. Kamu kena kerja dengan saya selama 7 tahun tanpa gaji dan upah. Kalau kita kata apa dia? Melampau orang tua ni kita semua. Makan apple sebiji kena kerja 7 tahun tanpa gaji dan upah. Tapi budak muda ni, dia nak suruh lepas dosa dia tu, dia kerja juga selama 7 tahun. 7 tahun bukan sehari dua. Dalam keadaan kerja, selesai kerja tu, dah 7 tahun dah kerja tanpa gaji dan upah di ladang orang tersebut, kerana semata-mata sebiji buah apple yang diceritakan dalam kitab. Bagaimana peristiwa yang berlaku ini. Ini dosa dengan orang. Dosa dengan orang. Akhir selesai saja, dia pun sebut terus pada tuan dia, saya dah habis dah 7 tahun saya kerja, maafkanlah kesilapan saya makan apple dahulu. Makan apple dahulu. Lalu tuan dia kata, saya boleh maafkan dengan syarat, saya boleh lepaskan kamu dengan syarat yang kedua, kamu kena kahwin dengan anak perempuan saya yang buta matanya, yang sopak kulitnya, yang tempang kakinya. Dia sebut demikian. Kejut dia. Bala kedua dia panggil demikian. Bala kedua dah. Lepas pada bala yang pertama kerja tanpa gaji. Kemudian dalam masa yang sama kena kahwin pula dengan perempuan yang sopak kulitnya, yang buta mata dia, yang tempang kaki dia. Kan dia sebut dalam cerita demikian. Akhirnya dia, oleh kerana terlibat dengan dosa ni, takut dengan dosa makan sebiji apple, akhirnya dia kahwin juga dengan perempuan tu. Sanggup kahwin. Tak apalah, kerana terpaksa nak tanggung ini. Bila dia kahwin, itu cerita sebaliknya berlaku. Masuk dalam bilik, tengok seorang perempuan yang cantik, yang dalam keadaan perempuan tu memang dalam keadaan sesempurna perempuan. Terkejut dia, tergamam dia. Keluar balik daripada bilik tersebut. Silap masuk bilik kot dia panggil. Kerana yang diberitahu kahwin dengan orang yang tempang. Kemudian kahwin dengan kulit yang sopak. Kemudian yang dia pula buta mata. Ni celik, kemudian cantik, kemudian nampak boleh berjalan dengan elok. Bagi tahu pada yang disebut dengan orang tua tadi. Panggil ayah lah lepas kahwin kan. Dia tak panggil dah pakciknya. Sebut ayah tu, dia kata saya kena kahwin dengan orang yang buta mata, kemudian tempang kaki, sopak kulitnya. Tapi saya masuk bilik tadi, perempuan yang cantik. Apa benda tu? Kenapa
begitu disebut demikian. Saya diberitahu kena kahwin dengan yang orang yang cacat. Tiba-tiba dapat yang sesempurna ini. Lalu dijawab terus oleh orang tua tadi, itu anak saya yang kamu kahwin tu buta mata kerana dia tak pernah pandang orang lain atas dunia ni, kecuali dia hanya memandang wajah aku seorang saja atas dunia. Kemudian sopak kulitnya, kerana kulitnya tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki atas dunia ni, kecuali aku saja yang membela dia sejak daripada kecil. Tempang kakinya, kerana dia tak pernah berjalan ke tempat lain, kecuali rumah ni dengan kat bawah tu sikit disebut. Allah tak jumpa dah kita perempuan zaman sekarang. Mana ada perempuan yang tak pernah pergi ke Giant, senang itu. Nak sebutnya, mana ada orang yang hidup dia dalam keadaan begitu. Nak sebutnya, hidup kita ni bila ada dosa, dia menjadi gangguan hidup seorang. Siapa-siapa yang buat dosa, mesti dia akan terganggu. Di antara ganggu pada kita dekat nak mati. Satu, Islam ajar hidup ni sentiasa taubat, sentiasa bertaubat. Taubat ni menjadi kelaziman. Ini menjadi tajuk yang besar yang kita belajar pada pengajian sebelum daripada ini. Nak suruh, kalau kamu mati, jangan kamu mati bawa dosa, tetapi mati kita mesti bawa pahala. Jangan kita mati di saat mana kita kata, biarlah dosa-dosa ni, biar banyak pun tak apalah. Kita jangan jadi demikian. Bila kita nak menghadap depan Allah, biar sesuci-suci dan sebersih-bersihnya kita, sebagaimana kita datang dalam keadaan bersih, dan kita kena balik pada Allah dalam keadaan bersih. Jangan kita datang dalam keadaan bersih, datang dahulu kan dalam keadaan mauludun yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci je kita. Orang semua nak cium kita kan. Cuba tengok bayi-bayi kan. Bayi-bayi tu kalau berjumpa dengan siapa pun, semua orang geram dengan kita. Geram dengan kita, cuik pipi kanan, cuik pipi kiri, cium kanan, cium kiri kita, sampai lemas kita waktu mana kita bayi dahulu. Orang cium kita. Kita tua-tua ni tak ada siapa dah nak geram dengan kita kan. Orang tengok muka kita pun menyampah je. Kenapa banyak dosa lah tu dia panggil. Bila kita banyak dosa, orang akan jadi rasa tak selesa je dengan kita. Bila jadi demikian dalam hidup kita, kalau kita orang yang bersih dosa, tak ada apa-apa. Para haniskan tengok kan. Para haniskan dengan pasangan para haniskan. Bila kita tak buat dosa dengan pasangan hidup, rasa nak dekat je dengan pasangan kita, rasa nak rapat je kita. Kenapa? Kerana kita tak ada dosa. Cuba kita buat dosa, cakap kasar dengan pasangan kita, mencakap dalam keadaan sumpah menyumpah di antara satu sama lain. Ada kita nak dekat? Tentu tak ada orang nak dekat. Pasangan hidup kita pun tak nak dekat dengan diri kita, apatah lagi orang lain. Demikianlah dalam perjalanan hidup kita ni, nak suruh kita dekat dengan Allah, jangan banyak dosa, jangan buat dosa. Bersihkan diri kita ni daripada dosa-dosa. Dosa ni akan terjadi dalam hidup. Saya sebut banyak kali kan, kita ni, dosa kita ni mudah je terjadi, mudah je buat. Kerana kita ni payah nak tutup ruang untuk orang nak buat dosa. Dada kita, tubuh badan kita ni senang sangat masuk syaitan. Masuk syaitan. Kalau syaitan tak masuk, hawa nafsu menguasai diri. Hawa nafsu kita ni senang ke nak kawal? Susah. Nak kawal nafsu ni susah. Bila nak kawal nafsu ni, Islam suruh jaga betul-betul. Kerana nafsu kamu ni, dia senang kamu terbuat dosa dengan nafsu. Sebab tu Islam suruh nafsu jadi nafsu mutmainnah. Jiwa kamu jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Syaitan bila dia masuk, dia akan ganggu terus diri kamu, dia akan rosakkan diri kamu. Sebab tu Islam suruh jaga hati, jangan bagi ruang syaitan masuk. Kita baca dalam kitab kan, dalam kitab Dr. Fathi Yakan, dalam kitab Apa Erti Saya Mengenal Islam, dia sebut ada 10 pintu yang biasa syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Jangan buka pintu ni. Kalau kita terbuka pintu ni, syaitan senang masuk. Yang menyebabkan kita ni buat dosa terus. Pintu tamak, syaitan masuk. Dia sebut pintu cintakan dunia, syaitan masuk. Pintu marah, syaitan masuk. Syaitan ni dia masuk melalui pintu-pintu tersebut. Pintu ni kita tutup. Islam suruh tutup awal-awal. Ada lebih kurang 10. Anda tak ingatlah semua 10 tersebut. Jemaah sekalian buka balik kitab tersebut. Nanti jemaah boleh nampak apa dia pintu-pintu yang sering kali syaitan masuk dalam tubuh badan kita ini sendiri.
Islam suruh tutup. Kalau kita tak tutup, syaitan tu masuk. Bila masuk, kita buat dosa terus. Dosa bukan dosa luar, dosa dalam. Dosa dalam ni kan orang kita senang nak buat. Kita ni senang je nak buat dosa dalam kan. Dosa apa dia? Dosa prasangka. Dosa prasangka. Tengok je jam, ustaz ni tak datang ni hari ni. Nak sebutnya demikian. Senang je kita kan. Ustaz ni lambat je memanjang. Dalam diri kita. Dosa kita nak buat kan. Senang je kita nak buat dosa. Kita bangun tidur. Tengok pasangan hidup kita. Hidup lagi orang tua ni kita. Dalam hati tak sebut pun kat luar. Tapi hati kita ni mari datang terdetik. Zup sekali syaitan masuk. Sekejap je. Sekali imbas je. Zup sekali itu. Yang menyebabkan Islam kata, kamu buat dosa. Kamu buat dosa. Nak buat macam mana ni? Taubatlah. Sebab tu kita diajar sebelum kita nak tidur malam sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiap-tiap hari tu sebelum nak tidur malam tu ni dipanggil kafarah terhadap dosa kita nya. Islam ajar supaya mulut kita ni sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah yang dipanggil kafarah. Kalau kita duduk dengan suami kita, duduk dengan isteri kita, duduk dengan anak-anak pasangan hidup kita, bila dah habis dah kita borak cakap, hujung tu sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu cara demikian. Hujung tu, aku bertaubat pada kamu ya Allah. Aku bertaubat pada kamu ya Allah. Gugur segala dosa-dosa seharian yang kita lakukan pada hari tersebut. Ini banyak cara lah. Allah ajar pada kita ni, nak gugurkan dosa dalam hidup kita ni, nak buang dosa ni, kita apa dia? Duduk majlis ilmu, jalan majlis ilmu. Ini nak sebutnya gugur dosa. Gugur dosa. Tiap langkah kita berjalan tu, semuanya menjadikan gugur dosa-dosa kita, menaikkan kedudukan kita di sisi Allah. Itu kelebihan bagi orang yang kadang-kadang kan anda tengok ibu-ibu parking jauh kereta. Parking jauh tu. Tapi jangan pula parking jauh ni orang tanya kenapa? Dosa banyak Ustaz. Anda sebut demikian. Dosa banyak tu parking jauh tu nak suruh gugur dosa-dosa. Bukan begitu, tapi nak sebutnya pada kita bila kita kena berjalan jauh, jalan tu jangan kita mengeluh. Jangan kita rasa sedih. Jangan. Kita kena ingat gugur dosa-dosaku yang aku lakukan sebelum daripada ni. Ini menjadikan satu semangat dalam jiwa kita. Tidak rasa kita rasa galak. Jangan sampai peringkat kita dah kena parking. Anda tengok parking ibu-ibu jauh-jauh tu, jadi kita lemah semangat. Lepas pada ni taubat lahum aku tak nak datang. Kenapa kena parking jauh-jauh? Dia jadi demikian. Tapi kita ni rasa dalam hidup kita, aku ni gugur dosa-dosa. Dosa-dosa yang aku buat ni, mudah-mudahan Allah ampun dan aku semakin dekat dengan Allah SWT. Itu cara demikian. Ni mukaddimah ni panjang sangat. Mukaddimah terhadap tajuk yang kita bincang ni taubat ini, sehingga kan tuan kitab ni bawa ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana pentingnya taubat. Sampailah ayat surah An-Nisa yang kita baca pada muka surat 76 tu kan. Ayat innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Allah sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah hanyalah layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana apa dia? Bi jahalah, kerana kejahilan yang berada dalam diri mereka. Allah terima. Kalau dia taubat tu kerana apa dia? Aku tak tahu ya Allah. Yang menyebabkan aku ni, yang menyebabkan aku terbuat dosa ni. Lalu Allah akan terima. Allah ampunkan. Allah tak ambil kira terhadap kejahilan. Yang Allah nak kamu sebut je, tubna ilallah. Yang Allah nak kamu tolong sebut je, Allahumma ighfirli. Ya Allah tolong ampun dosaku ya Allah. Cucuran air mata kita. Kenapa aku minta ampun ni? Kenapa aku minta ampun ya Allah? Kerana aku tak tahu dahulu ya Allah. Ni dosa dalam hidup aku. Aku tak tahu pun. Dulu mana kita tahu kan yang kita buat dosa. Yang ni dosa. Sekarang bila kita belajar, ruginya aku dahulu terbuat juga dosa. Ini Allah terima taubat ni.
Dengan syarat kamu minta dengan Allah. Jangan kamu rasa ego dengan dosa kamu. Jangan kamu sombong dengan dosa kamu. Anda sebut dah pada jemaah yang lepaskan. Jangan suka mengungkit kesilapan yang lalu. Jangan sebut. Cerita-cerita lama, padam. Jangan lagi kita sebut yang kita jahil dahulu. Jangan sebut pada orang yang kita buat benda yang salah dahulu. Jangan. Tetapi bila kita sebut, dia akan hidup balik dosa. Islam ajar dosa yang lepas, padam. Padam, jangan dicerita lagi. Hanya untuk diri kita sudahlah. Kalau kita sentiasa ulang, dia akan hidup dosa tersebut. Itu Islam larang. Yang kita buat salah kerana jahil kita dahulu, kita dah tak nak dah sebut, tak nak dah ingat, kita sebut demikian. Kerana kesilapan yang lalu, dulu penuh dengan kejahilan. Allah terima tak taubat kita? Allah terima. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna su'a bi jahalah. Kerana kejahilan kamu. Summa yatubuna min qarib. Lalu Allah sebut, kemudian bila kamu buat dosa tu, kamu tahu je dosa, itu dosa, kamu taubat sesegera mungkin. Summa yatubuna min qarib. Oleh kerana kamu tahu, sekarang kita baru tahu. Dulu kita tak tahu kan, kita buat dosa. Kita buat dosa adalah dosa mengumpat, dosa kita apa dia? Membuka aurat, dosa kita tertinggal solat. Ada orang zaman dahulu, orang perempuan kan, bila dia kering, darah kotor dia biar je tu, tak nak mandi lagi. Orang tanya kenapa tak nak mandi lagi? Nanti kan kena solat pula kalau mandi dia sebut. Yang menyebabkan dia pun tak mandi. Ada orang perempuan yang demikian. Ada yang dulu kita darah kotor, kemudian tak puasa dalam bulan Ramadan. Kita pun biar, tak bayar kita ni. Tak bayar ni sampai bertahun-tahun. Sekarang baru tahu. Oh, kena bayar, kita sebut demikian. Kena bayar maksudnya kena qada balik puasa yang kita tinggal. Ingat ke bila dah bayar duit, tak payah dah kita kena puasa. Dia sebut demikian. Tahu-tahu kena puasa juga ya. Jadi nak tak nak, dia baru tahu, dia pun cepat-cepat taubat. Allah terima ke taubat dia. Summa yatubuna min qarib. Dia cepat-cepat taubat. Dalam keadaan itu, fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah terima taubat kamu. Allah pemurahnya Allah. Fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakiman. Sesungguhnya Allah ni Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ayat ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan As-Suddi berkata, makna perkataan min qarib adalah sebelum datang penyakit dan juga kematian. Yang dimaksudkan dengan ayat min qarib tu, summa yatubuna min qarib tu, maknanya apa dia? Sebelum kamu kena penyakit. Tu yang pertama. Penyakit. Maknanya kamu taubat tu bila? Dah kamu kena penyakit baru kamu nak taubat. Tu payah sikitlah. Katanya ulama'nya demikian. Kamu ni belum kamu kena penyakit. Kamu taubat. Minta ampun pada Allah. Dosa kamu buat ni. Dosa minum arak, dosa zina, dosa menipu, dosa yang banyak ni. Belum kamu kena penyakit, kamu taubat. Yang tu yang terbaik dalam hidup kamu. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa dia? Sebelum kamu mati. Dua ni. Makna min qarib, sebelum kamu mati. Kalau dah mati, baru nak taubat, tak boleh. Tak diterima di sisi Allah. Nak hidup ni, belum kamu mati, kamu taubat. Taubat sepanjang masa. Ya Allah, tolong ampun dosa aku, ya Allah. Tolong ampun dosa aku. Duduk seorang-seorang ni, angkat tangan tu, menggigil-gigil tangan. Ataupun senyap je. Menung je, banyaknya dosa aku, ya Allah. Banyaknya. Nak sebut, tak tersebut, ya Allah. Mengalir mata kita. Aku ni buat gini, ya Allah. Dalam hidup. Allah terima ke taubat kita? Allah terima. Cuma kita jangan timbulkan keraguan dalam hati kita. Jangan ada pada diri kita ni teragak-agak dalam hati kita ni. Syaitan ni diganggu. Allah tak terima taubat kamu tu. Allah tak terima tu. Tapi kita pula kena ingat yang disebut oleh Allah. Allah sebut apa dia? Allah terima taubat kamu. Kamu buat dosa banyak mana pun, selagi mana kamu tak ada penyakit, tak sampai penyakit, ataupun selagi mana kamu tak sampai ke saat kematian, Allah terima taubat. Mintalah ampun pada Allah. Allah ni
Wa kana Allahu aliman hakimah. Allah ni maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Jadi kamu jangan terganggu dalam hidup kamu dengan dosa-dosa yang lalu. Jangan sampai peringkat bila kamu dah taubat, kamu datang lagi igawan, gangguan dalam diri kamu. Jangan demikian. Kerana yang igawan yang menghantui diri kita ni, siapa yang ganggu? Syaitan. Syaitan dia suka ganggu sangat di kalangan kita. Oleh demikian, kita ni bila taubat pada Allah, terima. Ya Allah dah terima dah taubat tersebut. Dah minta ampun. Ni cara yang diajar dalam agama. Jangan kita ni timbul ragu-ragu terhadap amalan yang kita kerjakan itu. Nanti akan jadi was-was dalam hidup. Kan ramai kan orang balik Mekah, dia buat haji. Dah buat haji dah, balik-balik dia kata, haji saya tak sempurna Ustaz. Saya nak pergi sekali lagi lah Ustaz. Ragu-ragu dia panggil macam. Ni kebanyakan jadi demikian. Kita dah buat dah amalan, dah siap amalan, dah cukup sempurna dah. Jangan kita ni pula datang benda-benda demikian. Syaitan ni dia suka buat demikian. Orang yang dah kita dah taubat dah. Dah lah. Kita dah taubat tu jangan kita sebut lagi. Jangan kita ragu-ragu lagi. Kita kena letak Allah dah terima dah taubat aku. Bila Allah dah terima taubat aku, kita mesti bergerak jalan ke depan. Tak fikir lagi yang lepas-lepas dalam hidup kita. Jangan dihantui dengan cerita-cerita lama dalam hidup kita yang menyebabkan kita rasa bersalah sepanjang masa, sehingga kan tak buat kerja lain dalam hidup. Punca apa dia? Kerana dihantui dengan yang perasaan-perasaan lalu yang sering kali mengganggu dalam hidup seseorang. Ini cara Allah ajar pada kita. Menurut pendapat Abul Mijlas, Ad-Dhahak, Ikrimah Ibn Zaid dan juga yang lain, perkataan min qarib maksudnya adalah sebelum seorang dilihat oleh malaikat maut. Yang dimaksudkan dengan summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat sebelum sampai saat yang dekat pada diri dia. Apa dia masa yang dekat itu? Itu dilihat oleh malaikat maut. Ulama-ulama kata, bila malaikat maut tengok muka kamu, kamu taubat, tak diterima dah di sisi Allah. Ada dah pada diri kamu. Rugi dalam hidup kamu. Sekarang malaikat maut kita tak nampak lagi kan? Kita tak nampak lagi. Allah buka ni hijab kita ni. Dulu memang nampak malaikat maut datang. Kalau nak mati orang ni, dalam sejarah, bila Allah nak matikan orang, memang nampak malaikat maut tu datang, jalan, nampak. Tapi zaman Nabi Musa tempeling sekali malaikat maut. Bila tempeling sekali tu, disebut dalam kitab ni sejarah, yang jadi kita tak nampak ni, yang jadi kita tak nampak malaikat maut ni, Nabi Musa tempeling. Bila nak cabut nyawa Nabi Musa tu, peling sekali, tersembur keluar mata malaikat maut sekali tersebut. Lalu dia mengadu kepada Allah. Malaikat maut mengadu kepada Allah, ya Allah, kasar cara Musa ni ya Allah. Musa ni dia tempeling aku ya Allah. Aku datang nak cabut nyawa dia je, tapi dia tempeling aku ya Allah. Disebut demikian. Bila kena tampar sekali pada Nabi Musa tu, yang menyebabkan kata malaikat maut, boleh tak ya Allah, aku datang dalam keadaan tak nampak pula. Bermula daripada situ malaikat maut tak nampak. Allah benarkan malaikat maut tak datang cabut nyawa manusia, tak nampak, menyelit tepi-tepi doktor. Misal contoh, doktor kan kadang-kadang orang besar nak mati, doktor kepung orang besar tu jangan bagi mati. Malaikat maut menyelit tepi-tepi, mati juga pembesar tersebut. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kalau nampak, kena cucuk ke doktor lah. Nak sebutnya kalau nampak. Oleh demikian, dalam keadaan sebegini, Allah jadikan malaikat maut ni tak nampak dah. Baik, kamu sebelum daripada kamu nampak, kamu taubat dulu lah. Islam ajar demikian. Belum kamu nampak malaikat maut, baik kamu taubat sekarang. Kalau dah nampak malaikat maut dalam hidup kamu, tak ada dah peluang untuk kamu nak taubat pada Allah. Itu cara dalam hidup kita. Tengok nak malaikat maut tu, Rasulullah kata, pada nampak malaikat maut je, mati terus manusia. Tak sempat nak cabut lagi. Tengok malaikat maut tu, tak ada dah, tak ada perasaan terus lah. Dan waktu mana hijab mata dibuka tu, dia jadi pucat, takut, gerun, tak tahu nak sebut, bercampur bau dalam perasaan kita. Siapa saja yang kena sakarat,
Dia jadi satu benda yang tak pernah dirasai dalam hidup. Bercampur-campur. Orang mukmin dia bercampur. Takut ada, gembira ada. Dia campur dalam perasaan kita ni bercampur. Macam mana bercampur? Perasaan yang bercampur bau. Saat mana nak mati, kita takut ada, takut. Kemudian rasa saat mana nak mati ni gembira pun ada. Orang mukmin suka nak berjumpa dengan Allah, takut dengan azab Allah pada diri dia. Campur bau. Waktu tu sakit pun ada, campur semua dalam diri kita. Waktu inilah yang menyebabkan Allah ajar kamu minta ampun dahulu sebelum kamu menghadap di hadapan Allah. Jangan sombong dalam hidup. Orang kita ni sombong. Sombong apa dia? Sombong dia kata, saya tak ada dosa, Ustaz. Saya mana ada dosa dengan Allah? Yang tu yang saya tak minta ampun tu. Ni orang yang kata dia tak ada dosa, dia seorang pendosa. Dia memang dosa di saat mana dia kata tak ada dosa. Dalam hidup kita ni, akui je lah. Tak kira siapa pun kita, raja ke kita, ustaz ke kita, yang berhormatkah kita, ataupun Datuk Tan Sri dan sebagainya, kamu seorang pendosa. Kita kena mengakui pada diri kita. Dalam hidup kita ni kita buat dosa. Bila kita buat dosa, satu jalan dia Allah buka. Apa dia? Taubat. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan nak sebut pada jemaah kan, macam puak-puak LGBT minta hak mereka tersebut. Puak-puak LGBT kita kata tak ada hak. LGBT ni tak ada hak. Dan dia tak berhak dilayan oleh mana-mana menteri ataupun mana-mana yang berhormat, mana-mana ustaz tak berhak. Ustaz-ustaz jangan layan LGBT. Jangan layan begitu. Hak dia ada satu je, LGBT ni ada. Hak dia kamu kena bertaubat pada Allah. Hak kamu bertaubat ya pada Allah. Tak perlu nak disantuni. Tak betul. Dalam hidup kita, kita kata nak kena santun lah mereka ni. Kerana apa dia? Kerana mereka pun manusia juga. Dia ada hak juga. Kita kena layan dia macam orang lain juga. Kalau LGBT minta hak, nanti puak-puak penagih dadah minta hak juga. Nanti puak-puak minum arak minta hak juga. Semua pendosa-pendosa minta hak. Hak mereka apa dia? Satu je, taubat pada Allah. Itu je yang mereka berhak. Ada pun nak layan, nak tanya tandas mana nak masuk, tandas lelaki ke perempuan, tak adanya. Tak adanya, tak perlu nak ditanya tandas mana. Yang ada pada kamu balik semula. Pada asal kamu, kejadian kamu kat mana? Allah jadikan pada diri kamu tersebut. Itu cara taubat yang diajar dalam kehidupan kita. Sama je orang yang berdosa ni, siapa yang berdosa, hak dia satu je, taubat. Adapun kita nak kena santuni mereka kah? Nak perlu pergi suap ke mulut mereka kah? Makan, kemudian duduk dengan mereka, gosok-gosok peha-peha mereka ni, begitu kah? Dalam hidup, tak betul dalam Islam diajar demikian. Islam diajar dalam hidup kita ni, mereka tu bagi tahu pada mereka, taubat pada Allah. Kerana kamu minum arak, kerana kamu isap dadah, kerana kamu LGBT, kamu jadi LGBT, ni satu dosa yang besar yang dilakukan dalam hidup kamu untuk kamu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu mati, nanya kamu, kita sebut demikian, mati je orang yang buat dosa ni, habis pada diri dia demikian. Menurut para ulama disebut, menurut para ulama, taubat semasa melihat para malaikat pencabut nyawa adalah sah lagi. Ada setengah ulama kata, kalau kita tengok malaikat maut datang tu, kita taubat, Allah maghfirli. Tengok tu, kita sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kita nampak je malaikat tu datang malaikat ni ada di kalangan kita ni. Allah buka hijab mata, kita nampak malaikat tersebut berdiri. Bila berdiri je malaikat umum terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad. Sebut keluar tu, kita pun sebut Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Kita sebut demikian. Kita sebut je doa demikian. Kita sebut, ya Allah tolong ampun dosaku. Allah maghfirli ma qaddamtu, yang lepas-lepas ya Allah. Wa ma akhartu, yang akan datang nanti ya Allah. Wa ma asrartu, yang tersembunyi ya Allah. Wa ma a'lantu, yang jelas-jelas. Wa ma anta a'lamu bihi minni,
Segala dosa yang aku buat, aku tak tahu tu dosa, tapi kamu tahu tu dosa, ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, kamulah yang awal dan kamulah yang akhir, ya Allah. Kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kita sebut saja demikian, Allah terima ke taubat kita? Allah terima. Ada ulama sebut diterima taubat ketika mana melihat malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ni adalah sah kerana masih ada harapan dalam diri seorang yang akan meninggal dunia, sebagaimana sahnya penyesalan dan keinginan untuk meninggalkan perbuatan dosa semasa itu juga. Kalau sempat tengok je malaikat bangun tu, sempat lagi kita taubat. Tapi biasanya payah tengok malaikat. Kadang-kadang tengah-tengah tidur malaikat kejut. Tengah tidur tu, suatu ramai yang mati dalam tidur kan. Kejut-kejut tu, sejuk dah kita ni. Rupa-rupanya malaikat dah kejut dia dalam tidur. Ada yang malaikat kejut tu, bangun, masa kamu kematian dah sampai. Bangun straight ke bilik air. Terus ke bilik air. Rebah dalam bilik air terus. Ada yang jadi demikian. Ada yang bila terus ke bilik air tu, buang air, qada hajat, semua bersih, ambil wuduk, selesai ambil wuduk, keluar balik, sembahyang sunat 2 rakaat, tengah sujud menghadap depan Allah. Ada yang sempat demikian. Yang jenis demikian. Kita pun terkejut kan. Kadang-kadang ada isteri dia kata, "Ustaz, saya tengok dia bangun tu tak kata apa-apa. Bangun tu terus ke bilik air. Ambil wuduk, saya dengar bilik air bunyi flash air, tanda dia buang air, qada hajat. Keluarkan semua najis-najis tu badan dia. Kemudian ambil wuduk, selesai ambil wuduk, saya tengok dia sembahyang sunat. Tengah sembahyang tu rebah terus dia. Nak sebutnya. Kenapa dia? Malaikat maut dah. Dia sempat dia bersiap. Dah tahu dah, ni malaikat dah panggil dah. Allah dah panggil dah menghadap depan Allah SWT. Ada orang tak, tengah-tengah tahu, minum arak tu, berbuih mulut, ping, mati tu. Ping, mati tu, tak sempat nak buat apa-apa lah. Nak taubat pun payah dah dalam hidup dia. Jangan buat dosa lah dalam hidup ni. Jangan berani buat dosa. Jangan kita ni jadi pemberani dalam buat dosa, jangan. Sebagaimana sahnya penyesalan dan keinginan untuk meninggalkan perbuatan dosa semasa itu. Di antara ulama ada yang mengatakan bahawa makna ayat tersebut adalah segera bertaubat setelah mana melakukan perbuatan dosa. Ulama kata bila kita terbuat dosa, taubat terus. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Dia ada dua. Kalau kita buat dosa, yang pertama taubat, yang kedua buat benda yang baik. Buat benda yang baik, dia akan terhapus dosa tadi. Katakanlah para hadis sekalian mengumpat, misal contoh. Kita buat dosa. Lepas tu habis je kita mengumpat tu, kita pun ujung tu kawan kita nak balik dah. Nak balik. Kita buat dosa tadi. Katakanlah kita rasa kita buat dosa tadi mengumpat. Jadi macam mana? Kita sebut beginilah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gugur dosa-dosa tadi. Ini cara demikian. Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Benda yang buruk yang kamu buat dan kamu hapuskan dengan benda yang baik. Ada kan di kalangan kita kan, ada anak muda kita ni, dia buat dosa, terlanjur kan. Bila terlanjur suami yang laki perempuan tu, dia nak hapuskan dosa ni macam mana? Dia kahwin dua orang. Bila dia kahwin, dia taubat. Dua-dua tersebut taubat lillahi ta'ala. Allah terima ke taubat dia? Allah terima taubat. Tapi kita jangan pula hina dia, jangan. Yang kata kamu pendosa kamu. Dia buat dalam keadaan ni, jangan pula buat lepas pada ni. Cuma nak sebutnya, adakah Allah terima taubat orang yang dia terlanjur tu dengan cara dia kahwin, dengan cara Allah terima taubat dia. Allah terima taubat dia. Satu, cuma nak sebutnya keturunan kamu ni tak elok lah. Kerana kamu dapat orang yang sama-sama jahat. Sebab Allah dah ajar dah orang yang baik untuk orang yang baik. Allah jadikan demikian. Bila kamu
oh jahat, kamu akan dapat pasangan hidup yang jahat. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Kita tersalah buat. Kita ni kan, ada yang tanya pada anak, dia kata, Ustaz, saya dulu berkawan dengan kawan-kawan. Saya tengok pemadam dia tu cantik, saya ambil pemadam dia, Ustaz. Saya ambil pemadam dia, saya letak dalam pencil box saya. Saya ambil. Jadi, saya ni terambil dosa. Sekarang ni, saya teringat balik pemadam ni. Macam mana, Ustaz? Dia sebut demikian. Saya tak jumpa dah dengan dia. Anda kata yang pertama, kalau boleh hantar balik pemadam. Kalau boleh hantarlah. Oh, tak jumpa dah, Ustaz. Tak tahu kat mana. Nak buat macam mana? Islam ajar ambil duit nilai semasa sekarang ni dengan harga pemadam ni berapa? Bila kita sebut saja begitu, lalu dalam keadaan demikian ambil duit ni, kemudian kitanya masukkan dalam tabung derma, kita niat, ya Allah, sampaikanlah pahala untuk orang yang saya telah terambil pemadam dia dahulu, ya Allah. Suatu hari kawan kita ni jumpa balik. Kita jumpa balik kawan yang kita ambil pemadam dia. Pemadam dia dahulu. Dia pun sebut, dia borak-borak, dulu kan awak yang ambil pemadam saya kan. Misal contohnya dia sebut demikian. Kita kata, iyalah saya ambil. Saya nak cari balik pemadam tu. Kena hantar ke? Kena hantar. Kita kata, saya dah derma dah. Saya dah derma dah untuk awak. Tak, kena bayar balik. Kena bagi balik pemadam tersebut pada diri dia. Ini contohlah. Kerana kita masih lagi hidup. Kecuali kita mati. Kita dah masuk dalam kubur dah. Lalu kita telah bagi dah segala yang belum daripada ini dengan harga tersebut. Maka habislah dosa kita dengan dia. Allah jadikan kebaikan yang kita lakukan ini menghapuskan dosa yang kita lakukan sebelum daripada ini. Itu cara demikian dalam hidup sebab. Kemudian menyegerakan taubat. Ketika mana sihat lebih utama daripada hanya melakukan amal soleh. Waktu mana kita sihat ni, alim ulama kata, mana nak kena buat? Buat taubat ke nak buat amal soleh? Di antara dua ni, innal hasanatu yuzhibna sayyi'at. Segerakan taubat. Taubat lebih utama daripada kita buat amal soleh. Betul amal soleh boleh menghapuskan yang namakan dengan yang buruk-buruk yang kita buat sebelum daripada ni. Tapi taubat itu lebih utama daripada apa dia? Daripada kita buat amal soleh dalam hidup kita. Apalagi jika kematian hampir mendekatinya. Al-Hasan menceritakan bahawa Iblis berkata kepada Allah Ta'ala semasa dia diusir daripada syurga. Iblis ni janji dengan Allah SWT tersebut, aku bersumpah tidak akan melepaskan anak-anak Adam selagi roh masih berada dalam jasadnya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, aku juga bersumpah tidak akan menutup pintu taubat bagi anak Adam selagi roh belum sampai ke tenggorokannya. Allah jawab pada Iblis. Iblis kata, aku bersumpah pada kamu ya Allah, kerana aku diusir daripada syurga ni, aku akan buat anak Adam ni jadi jahat selagi mana nyawa berada dalam jasad dia. Ini sumpah Iblis dia panggil. Sumpah Iblis dengan anak Adam ini sendiri. Lalu Allah jawab. Allah kata, aku bersumpah pada kamu, aku akan buka pintu taubat selagi mana roh dia belum sampai di tenggorokan. Maknanya kamu nak buat, kamu buat. Itu kerja kamu, Iblis. Manakala kerja dia taubat. Dia taubat. Waktu mana Iblis dia dengar Allah puji Nabi Ayub. Nabi Ayub ni Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit dan sebagainya. Diuji dengan Allah jadikan kesabaran pada Ayub. Ayub ni di antara orang sabar. Nabi Ayub kan, yang sakit tu. Kemudian Iblis kata, ya Allah, bagi peluang pada aku kacau dia. Aku nak kacau dia. Allah kata, kamu jangan kacau dua je. Yang pertama lidah dia, yang kedua hati dia. Yang lain kamu nak kacau, kamu kacau. Disebut demikian. Kacau Nabi Ayub ni, mati binatang tunggangan dia. Habis tanaman-tanaman dia. Kemudian sampai peringkat, kemudian badan dia ni sakit. Nyakit yang banyak semuanya. Kemudian keluar ulat-ulat. Ulat-ulat ni keluar tu badan. Nak sebutnya sakit Nabi Ayub AS. Isteri dia pun minta seorang-seorang minta cerai. Seorang-seorang minta cerai. Akhirnya tinggal seorang saja. Isteri Nabi Ayub ni sendiri. Dalam keadaan sebegitu, nak sebut Nabi Ayub AS bila isteri yang seorang ni sebut. Dia kata,
Dia sebut pada Nabi Ayub. Dia kata apa dia? Doalah pada Allah. Kan kamu ni seorang Nabi. Kenapa kamu tak nak doa pada Allah? Nabi Ayub AS tanya balik. Berapa lama dah aku sakit? Isteri dia jawab, 12 tahun dah sakit. Lalu Nabi Ayub tanya balik, berapa lama aku sihat? Isteri dia kata, jauh lebih banyak daripada 12 tahun tadi. Nabi Ayub kata apa dia? Aku malu dengan Allah. Nak mengadu pada Allah. Baru 12 tahun sakit dibandingkan dengan nikmat yang banyak yang Allah bagi ini. Lalu terjaga lidah dia tu. Iblis ni tak boleh nak kacau. Lidah dan hati dia tu Allah jaga. Demikian. Yang menyebabkan tak boleh nak rasuk. Demikian dalam jasad kita. Jasad kita ni, Iblis sebut, dia kata, aku akan kacauan Adam ni sampai selagi mana roh dia dalam jasad dia. Aku akan kacau. Lalu Allah kata, aku buka segala pintu taubat selagi mana roh dia belum sampai di tenggorokan. Maknanya, kalau kita nampak je malaikat maut datang nak cabut nyawa kita, di hujung kaki itu, tengah cabut hujung kaki itu, boleh taubat lagi ke? Boleh. Boleh lagi. Sebut Allahumma firli, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku buat dosa pada diri aku ya Allah. Zalim pada diri aku ya Allah. Ibu-ibu ingatlah, ayah-ayah ingat, di saat mana roh kita di hujung kaki itu, jangan berhenti sebut. Jangan berhenti sebut apa dia? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimah demikian. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul karim. Kita ulang yang demikian. La ilaha illallahul halimul karim. Hujung kaki itu, roh sampai di hujung kaki itu, kita ni berada di hujung kaki, start nak disentak naik itu, kitanya sebut terus la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul azizul hakim. La ilaha illallahul azizul hakim. Ulang dan ulang kalimah-kalimah demikian bila menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Taubat wajib bagi semua mukmin. Taubat itu menjadi wajib bagi semua orang mukmin. Dasar pada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut ni, kita sambung akan datang nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma yassir awladana fi imtihanihim khususah ila Siti Khawlah Aqilah. Allahumma yassir laha wa la tu'assirha wa tammimha bil khair. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Siti Khawlah Aqilah wa Muhammad Yusuf binti Minah wa Junaidah binti Haji Taha. Allahumma shfi mardah. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat
untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.